Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk usia. Kumpulan kami terdiri daripada 9 orang. Boleh tengoklah nama kami di sini. Dan saya akan memulakan pembentangan yang pertama. Saya akan membentangkan mengenai definisi usia. Apa maksud usia? Menurut Kamus Webster, usia ialah keseluruhan jangka masa seseorang sejak awal. Tapi, kita cenderung melihat usia ini dari segi kronologi nombor sahaja. Sedangkan usia ini ialah keseluruhan koleksi kronologi pengalaman hidup seseorang. Dari lahir sehingga saat terakhir seseorang itu, apakah koleksi pengalaman hidup dia. Maka itulah definisi usia secara mendalam. Bukan setakat nombor sahaja, tapi pengalaman hidup seseorang. Apa yang telah dilalui sepanjang dia hidup. Seterusnya sejarah kajian mengenai usia. Mari kita tengok satu persatu siapa je yang telah menjalankan kajian mengenai usia. Tokoh yang pertama ialah Adolf Quetelet. Beliau menganalisis dan mengkaji data mengenai selama mana manusia boleh hidup. Tokoh yang kedua, Sir Francis Galton. Sir Francis Galton ni, dia membuat kajian ke atas lebih 9,000 orang manusia berusia antara 5 hingga 80 tahun. Dan mengkaji pengaruh dalam 9,000 orang itu, beliau mengkaji pengaruh usia dalam karakteristik seperti kekuatan genggaman, penglihatan dan masa tindak balas. Yang ketiga ialah G. Stanley Hall. Hall menjalankan kajian mengenai perkembangan psikologikal. Menurut Hall, keadaan psikologikal seseorang berubah seiring peningkatan usia. Dan yang keempat ialah pakar-pakar psikologi seperti Piaget dan Erikson. Pakar-pakar psikologi yang kita kenal ni muncul 100 tahun selepas Hall buat kajian. Contoh macam Piaget, beliau membuat kajian mengenai perkembangan kognitif dan Erikson, psikososial. Peringkat pertama merupakan preschool age ataupun umur prasekolah. Ia bermula daripada kanak-kanak baru dilahirkan sehingga berusia 5 tahun. Peringkat ini amatlah penting kerana ia merupakan permulaan hidup bagi seseorang. Jadi pada peringkat ini, kanak-kanak banyak bergantung kepada ibu bapa mereka dan juga family mereka. Jadi kalau kaunselor ingin menjalankan sesi kaunseling, ia perlu berfokus kepada family dan sikap kanak-kanak tersebut kerana pada peringkat ini mereka masih belum pandai membuat keputusan. Dan antara terapi ataupun kaunseling yang boleh dijalankan adalah pre-terapi. Dan kalau kita tengok banyak kaunselor menggunakan pasir magnet, Lego, play lah apa-apa permainan untuk menjalankan sesi kaunseling bagi peringkat umur preschool age. Seterusnya, school age ataupun primary school. Pada peringkat kedua ni, bermula daripada usia 5 hingga 10 tahun. Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah mula kurang bergantung kepada parents, namun lebih kepada persekitaran. Mereka mula memerhati, mempelajari daripada persekitaran. Contohnya apabila mereka ke sekolah. Jadi mereka belajar, berinteraksi dengan kawan-kawan, dengan guru, menyelesaikan kerja sekolah, menyelesaikan masalah, menguruskan diri sendiri. Namun, dalam membuat pilihan ataupun membuat keputusan, mereka masih bergantung kepada ibu bapa dalam membuat keputusan berkenaan kehidupan lah. Dan jika sesi kaunseling dijalankan, ia lebih terbuka dan persekitaran memainkan peranan. Jadi kaunselor perlu memerhati banyak aspek seperti persekitaran sekolah, persekitaran tempat tinggal kanak-kanak tersebut. Peringkat ketiga merupakan school age ataupun middle school. Bermula pada usia 10 hingga 14 tahun. Jadi pada peringkat ini
individu mula fokus kepada diri sendiri. Dan jika kita lihat kembali teori Erik Erikson pada peringkat ini, remaja ataupun kanak-kanak sudah mula pandai membuat keputusan, sudah pandai berfikir secara waras untuk menilai diri sendiri, kerana pada peringkat ini sudah ramai yang mengalami perubahan fizikal, jadi mereka sudah pandai berfikir. Dan mereka juga pada peringkat ini mula mementingkan sahabat, mula mempercayai sahabat daripada keluarga sendiri. Peers get to be more important than family. Dan lebih aware lah dengan persekitaran, norma-norma hidup, norma-norma masyarakat, apa yang salah, apa yang betul. Dan persekitaran memainkan peranan yang sangat penting pada ketika ini. Jika persekitaran yang baik, maka individu mampu membesar dengan lebih positif. Dan sebaliknya lah, mereka sudah pandai membuat keputusan sendiri tanpa bergantung kepada ibu bapa lagi. Tingkat usia persekolahan iaitu 14 hingga 18 tahun. Di sini bermulanya alam remaja. Individu menjadi lebih berdikari di alam persekolahan dan lebih menekankan persekitaran sosial. Keterbezaan dari segi akademik, sukan dan kebolehan bersosial lebih terserlah. Maka mereka cenderung untuk membentuk kumpulan iaitu klik selalunya berdasarkan kebolehan yang disebut tadi atau status sosial, keluarga dan nilai budaya keluarga mereka. Isu-isu yang sering dialami. Remaja sangat dipengaruhi kumpulan sosial mereka atau klik mereka. Maka perkembangan mereka juga turut dipengaruhi kumpulan sosial ini. Di usia ini juga mereka rasa perlu mencari pasangan. Adalah menjadi isu besar jika mereka sudah mula aktif dari segi seksual. Apatah lagi jika mereka hamil pada usia muda. Dari sudut kaunseling masih seperti kaunseling di sekolah or school counselling. Kaunseling individu akan lebih berjaya jika seseorang individu pada usia ini lebih matang. Sesi kaunseling seharusnya lebih verbal serta berorientasikan pandangan mereka. Nilai budaya seseorang itu seperti sangat memainkan peranan. Remaja di peringkat ini selalunya mengalami masalah individu seperti konflik keluarga atau konflik dengan norma sosial. Sentiasa ingat bahawa keperluan setiap individu adalah berbeza. Peringkat awal dewasa. Pada usia 18 tahun, dari segi sosial, seseorang itu sudah dianggap dewasa. Mereka sudah boleh memilih hubungan yang manakah mereka selesa dengan ibu bapa mereka sendiri. Pada peringkat ini, ada yang memilih untuk berdikari dengan bekerja atau memisahkan diri mereka dengan keluarga mereka. Namun, hakikatnya ramai yang lebih bergantung kepada keluarga untuk sokongan kewangan bagi menyambung pelajaran mereka. Isu-isu yang dialami oleh remaja di peringkat awal dewasa. Isu mereka berbeza mengikut status, iaitu adakah sebagai seorang pelajar, pekerja atau mungkin juga sebagai ibu bapa yang muda. Isu yang lebih besar timbul jika mereka menjadi ibu atau bapa di usia ini. Maka sesi kaunseling pada usia ini seharusnya lebih berfokus kepada pilihan setiap individu. Sentiasa ingat bahawa setiap individu mempunyai lebih kebebasan dan tanggungjawab pada usia ini. Namun, kebebasan inilah yang selalunya memberikan pelajar dilema sama ada mereka perlu terus berdikari atau terus menjalankan tanggungjawab pada keluarga. Peringkat pertengahan dewasa.
Antara isu-isu yang sering dialami oleh golongan pertengahan dewasa, yang pertama perbezaan kerjaya. Pada peringkat usia ini, mungkin dalam kalangan kita ada yang sudah mula memasuki bidang pekerjaan yang lebih terjamin, lebih secure. Tetapi ada juga sesetengah dari kita yang masih bekerja dalam bidang yang kurang berpotensi. Jadi mereka ini mungkin lebih kecewa kerana sering memikirkan risiko-risiko yang akan dialami apabila jatuh sakit, mungkin juga mengalami masalah dari segi gaji dan sebagainya. Yang kedua dari aspek status hubungan. Contohnya tidak mempunyai pasangan ataupun sudah berkahwin tetapi berasa bosan dengan pasangan. Yang ketiga status keibubapaan. Ada yang tidak mempunyai anak, ada yang mempunyai ramai anak tetapi tidak mampu untuk menyara hidup. Tiga isu ini adalah antara yang sering dialami oleh golongan pertengahan dewasa. Peranan kaunselor. Yang pertama, mempertimbangkan perbezaan yang ada pada setiap individu. Kaunselor perlu tahu tak semua individu mempunyai tahap kematangan dan cara pemikiran yang sama. Jadi, kaunselor perlu bijak membezakan setiap individu. Yang kedua, mencari jalan untuk membantu menangani masalah, bukan membantu mengelak dari masalah. Maksudnya di sini, kaunselor berperanan untuk memberi solusi atas masalah yang dihadapi oleh klien, bukan menggalakkan klien untuk mengelak dari masalah. Dan yang ketiga, mengenal pasti dengan tepat isu yang ingin ditangani. Maksudnya, kaunselor perlu mendengar dengan teliti dan memahami apa masalah sebenar yang dialami oleh klien. Seterusnya, peringkat akhir dewasa. Isu-isu yang sering dialami. Yang pertama dari aspek karier. Seperti yang kita ketahui, proses globalisasi yang kita alami sekarang menyebabkan sebilangan besar yang merancang untuk bersara pada usia 55 tahun misalnya perlu bekerja lebih lama disebabkan oleh kemelesetan ekonomi. Yang kedua dari aspek kekeluargaan. Ada antara individu yang pada usia ini perlu menjadi pengasuh atau penjaga kepada ibu bapa atau anak-anak mereka yang mempunyai keupayaan terhad. Dari aspek perhubungan pula, ada antaranya yang bahagia dalam perkahwinan dan ada juga yang sedang dalam proses perceraian. Jadi, apa peranan kaunselor? Yang pertama, membantu klien menguruskan kejayaan, tragedi dan cabaran yang bakal dihadapi. Yang kedua, peka terhadap situasi yang dialami oleh setiap individu. Yang ketiga, membantu mereka mengatasi kegagalan dan menanamkan sikap komited dan tidak putus asa untuk mencapai matlamat. Yang keempat, memahami pemikiran dan keadaan ekonomi klien dan seterusnya mengatasi masalah kesihatan mental dalam kalangan klien. Tentang warga emas, selalunya warga emas ni ialah peringkat umur 65 tahun ke atas dan mereka ini akan memfokuskan kepada persaraan dan mempunyai faktor kesihatan yang melibatkan penyakit-penyakit tertentu dan berusaha untuk mengubatinya. Biasalah kita kalau kita tengok orang-orang tua ataupun orang-orang yang dah pencen duduk rumah, ada yang experience dengan penyakit dan ada juga yang meneruskan kehidupan dengan keadaan yang baik, dan juga mereka ni akan mempunyai kewangan yang kukuh ataupun sumber yang terhad. Yang ini semua bergantung kepada apa yang mereka kerjakan semasa mereka dewasa, semasa mereka remaja, dan mereka ni juga mungkin tinggal bersendirian atau mempunyai keluarga yang menjaga mereka semasa bersakit. Jadi bila masuk peringkat warga emas ni, mereka juga akan mempunyai perasaan yang tenang, gembira, resah, dan semua ni bergantung kepada penglibatan sosial atau kehidupan yang dialami sebelumnya. Sebab orang tua ni kadang-kadang mereka mempunyai pemikiran yang overthinking lah kita cakap. Sebab mereka duduk rumah, dah tak boleh buat apa-apa kan. So, tu juga boleh jadi salah satu penyebab yang membuatkan mereka mengalami penyakit-penyakit tertentu seperti darah tinggi, heart attack. Jadi peranan kaunselor pada peringkat ni ialah memberi tumpuan lah kepada peralihan dan peranan baru, di mana mereka kena faham yang warga emas ni dah mempunyai fasa peralihan yang banyak. Jadi kaunselor ni pentinglah untuk membantu mereka mengekalkan identiti mereka pada usia ni. Mengekalkan identiti tu maksudnya
mereka sedar yang mereka sudah tua dan mereka kena melakukan perkara yang setimpal dengan usia mereka, seperti rehat, seperti kalau orang Islami membanyakkan ibadat. Okey, seterusnya dua peringkat warga emas, iaitu fungsi pengurangan dan juga fungsi terhad. Fungsi pengurangan. Okey, kesihatan atau mental semakin kurang berfungsi tetapi masih boleh menjaga perkara yang asas seperti makan, minum, pemakaian. Yang ini untuk warga emas yang masih sihat lah. Jadi pada tahap ni sangat kritikal lah untuk kaunseling bagi membantu mengutamakan kehidupan mereka dan melaburkan sumber fizikal mereka yang kekurangan. Jadi menurut Jonker, Nipscher dan Dick pada 2009, kaunseling ni menggalakkan penghargaan ke diri supaya dapat membantu dalam kesan penurunan fizikal. Seperti contoh, penghargaan ke diri ni melibatkan kita punya mindset lah, dalaman kita kan. Sama ada kita fikir kita ni dihargai atau tidak, kita ni layak atau tidak. Jadi kalau kita memberikan sebagai kaunselor, kita memberikan kata-kata yang positif, kita memberikan sedikit kata-kata semangat kepada mereka. Jadi perkara-perkara macam itulah yang membantu mereka untuk menaikkan semangat mereka. Jadi sebagai contoh, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk berjalan ataupun mempunyai kekuatan untuk membuat kerja-kerja yang ringan. Jadi kata-kata semangat ni membuatkan mereka ingin mencuba sebab mereka akan berasa senang, happy, lapang. Okay, dan kemudian mereka akan menikmati kehidupan atau tidak, sama ada boleh menjaga pasangan hidup atau bergantung. Jadi ini seperti yang saya cakap tadi, semua bergantung kepada cara interaksi mereka dan sosial semasa mereka dewasa. Jadi seterusnya fungsi terhad. Okay, kesihatan atau mental ni semakin terhad untuk dijaga sebab maybe peringkat ni warga emas dah tak boleh nak menguruskan diri sendiri dan perkara asas. Maksudnya ada yang dah sakit teruk. Okay, kaunseling secara tidak konvensional dan hanya penjaga yang boleh memberi sokongan. Okay, seperti maklum, kaunselor pun kena faham warga emas yang dah tua, dah tak larat. Jadi perkara-perkara macam ni kita hanya serahkan kepada orang yang mereka rapat ataupun orang yang betul-betul menjaga mereka. Sebab semasa peringkat ni mereka hanya depends ataupun rely on orang yang mereka sayang. Okay, dan kemudian sokongan boleh dilakukan dalam bentuk keagamaan dan kerohanian. Seperti mana yang saya cakap tadi, kalau kita sebagai orang Islam, maybe kita boleh menyedarkan mereka dengan kata-kata in a religious way lah kan. Kalau agama lain, maybe mereka boleh bagi nasihat dalam bentuk feed dia punya spirit or rohani kan. Okay, dan kemudian tahap kritikal peringkat ini sama ada mereka mempunyai penjaga, keluarga, pelawat dan sumber kewangan. Ini semua depends on warga emas tu sendirilah. Macam mana dia handle life dia sebelum ni, sama ada dia mempunyai penjaga atau tak, family, orang yang melawat dia atau tak. Okay, dan last sekali, mencari makna dalam diri mereka dan kehidupan sangat penting bagi mereka yang berada di peringkat ini. Ni seperti mana yang saya nak explain, yang mencari makna tu previously diorang dah experience macam-macam. Diorang ada memory, diorang ada bad memory and good memories. So benda itulah yang membawa mereka sehingga ke hari tua. Pandangan terhadap orang yang berumur atau berusia. Kajian oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia iaitu WHO mendapati bahawa pandangan dan tingkah laku negatif terhadap warga emas berlaku dengan meluas di seluruh dunia. Ia banyak berlaku dalam kalangan negara yang berpendapatan tinggi. Laporan yang melibatkan 83,000 responden di 57 buah negara, iaitu seramai 60% responden melaporkan bahawa golongan warga emas masih tidak dihormati. Dalam erti kata lain, ia memberi gambaran bahawa
Ageism atau diskriminasi terhadap warga emas bukanlah satu perkara yang jarang berlaku, tapi ramai yang tak sedar. Kesan ageism adalah menjejaskan kesihatan dari fizikal dan mental. Hal ini kerana golongan warga emas merasakan dirinya merupakan sebagai satu beban dalam keluarga. Mereka juga akan mengalami risiko depresi dan berasa terpinggir. Diskriminasi umur boleh berlaku dalam banyak bentuk, termasuk menggambarkan warga emas sebagai lemah dan terlalu bergantung kepada orang lain dalam media atau melalui amalan diskriminasi seperti hadkan khidmat kesihatan mengikut umur dan tolak pelanggan dari menyewa rumah hanya berdasarkan umur tanpa sebarang masalah kesihatan. Sepatutnya sebagai rakyat, kita harus memberi peluang kepada warga emas ini. Jadi penyediaan pekerjaan sebagai sumber pendapatan penting bagi mereka. Terdapat kajian iaitu menjelang tahun 2025, bilangan warga emas berumur 60 tahun ke atas akan bertambah 2 kali ganda dan mencecah sehingga 2 bilion menjelang tahun 2050. Jika diskriminasi ini terus berlaku, lebih ramai lagi warga emas yang akan terjejas. Kesan diskriminasi usia pada berparas. Kesan ini dibagi kepada dua kategori, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif. Saya akan menerangkan dua kesan negatif yang utama, iaitu pertama, persepsi cantik yang stereotip. Apabila berlaku diskriminasi pada usia, di mana masyarakat melabelkan rasa cantik itu pada syarat-syarat tertentu seperti kurus, berkulit cerah, berambut lurus, hidung mancung dan juga penampilan yang nampak remaja, berlaku diskriminasi kepada golongan yang tidak mampu untuk mengekalkan ataupun mendapatkan ciri-ciri yang dinyatakan sebagai cantik tadi. Seterusnya, akan wujud satu golongan yang tidak dapat menerima kesan penuaan. Penuaan adalah satu proses alami, namun boleh berlaku penolakan jika kita terlalu fokus tentang kesan pada rupa paras akibat daripada penuaan. Contohnya, wanita dewasa, mereka lebih fokus terhadap kesan penuaan berbanding lelaki dewasa. Seterusnya, kesan positif pula dapat dilihat melalui dua aspek. Yang pertama, iaitu melalui keinginan untuk kekal remaja. Industri seperti pembedahan kosmetik, diet ekstrim seperti diet Atkins, diet mengikut kumpulan darah dan penggunaan alat kosmetik setiap hari dan juga rutin-rutin senaman baru yang diperkenalkan seperti pilates, yoga akan boleh dilihat saban hari. So, melalui diskriminasi ini akan berlaku peningkatan pada industri-industri yang saya sebutkan tadi. Seterusnya, media dan industri iklan juga dapat meningkatkan taraf ekonomi sesebuah negara kerana bagi memudahkan industri kosmetik, industri pemudahan plastik untuk diteruskan, media dan iklan akan digunakan sebagai jambatan untuk berhubung dengan prospek pelanggan. Contohnya, mereka menggunakan slogan yang begitu catchy seperti melawan tanda penuaan dan juga lambakan iklan-iklan kecantikan yang kita boleh lihat di sepanjang billboard, di dalam surat khabar, di dalam majalah dan juga media sosial. Seterusnya, saya akan membincangkan diskriminasi umur kepada kanak-kanak dan remaja. Semenjak kurun ke-19 lagi, telah berlakunya eksploitasi kepada kanak-kanak dan mulai daripada awal kurun ke-19, kita dapati ada kanak-kanak yang dipaksa bekerja ketika bawah umur dan juga bekerja lebih waktu yang sepatutnya. Maka akta-akta telah diwujudkan untuk melindungi hak-hak
kanak-kanak dan juga remaja. Seterusnya, kanak-kanak dan remaja telah terbukti antara golongan yang mengalami kemiskinan tegar. Mengikut satu kajian pada tahun 2003, seramai 18 juta pelajar kanak-kanak remaja yang diklasifikasikan sebagai salah satu kelompok individu yang mengalami masalah kemiskinan. Seterusnya, tidak dinafikan kanak-kanak dan remaja juga mengalami keganasan yang tidak terbela. Contohnya, sebahagian daripada mereka menderita penderaan fizikal, penderaan seksual seperti penyebaran bahan-bahan lucah dan juga penderaan emosi oleh penjaga atau ibu bapa mereka. Seterusnya, kita ada diskriminasi umur kepada kanak-kanak kerana berlakunya pengasingan kanak-kanak dan remaja di bawah umur dari memasuki kawasan awam. Contohnya, kita telah tetapkan bahawa kanak-kanak dan juga remaja tidak dibenarkan untuk mengakses bar ataupun klub ataupun pusat pelacuran. So, ini merupakan salah satu contoh diskriminasi umur kerana mereka dilabelkan sebagai kategori umur yang tidak layak untuk masuk dalam satu kawasan tertentu. Jika tidak berlakunya diskriminasi umur, sepatutnya setiap individu itu layak menerima layanan yang sama rata. Terdapat beberapa pandangan isu usia terhadap kanak-kanak dan orang dewasa. Antaranya, apa yang boleh dilakukan oleh kaunselor? Yang pertama, peka terhadap pemikiran stereotip di semua peringkat usia. Yang kedua, mewujudkan pendedahan yang lebih besar tentang ciri kepelbagaian peribadi di semua peringkat usia. Yang ketiga, mempunyai komitmen yang lebih besar untuk mengenali kepelbagaian untuk berurusan dengan semua peringkat usia. Yang keempat, mencari peluang untuk bekerjasama secara integrasi. Yang kelima, melihat pelbagai peringkat usia secara individu daripada pelbagai sudut dan perspektif. Yang keenam, memanfaatkan peluang untuk mempromosikan daya tarikan di semua peringkat usia. Yang ketujuh, memperkukuhkan institusi norma kebiasaan yang sering dilakukan pada semua peringkat usia. Yang kelapan, mengurangkan stigma degenerasi dan kebergantungan terhadap isu usia. Dan yang kesembilan, mewajibkan rangkuman perancangan dan pelaksanaan dasar di pelbagai peringkat usia. Dan yang terakhir, apa yang boleh dilakukan oleh kaunselor adalah mengkaji amalan dan mencari bukti berkaitan stigma melalui perlakuan tidak hormat terhadap semua peringkat usia. Penggunaan bahasa pada pelbagai peringkat usia. Antaranya, aspek usia mempengaruhi cara berkomunikasi dengan individu pada pelbagai peringkat umur. Cara berkomunikasi adalah lebih tertumpu untuk bercakap dengan orang yang lebih dewasa. Over accommodation dan baby talk merupakan istilah untuk menunjukkan cara berkomunikasi dengan orang dewasa yang lebih tua. Dan yang terakhir, over accommodation merupakan cara merendahkan suara untuk bercakap dengan orang dewasa yang lebih tua. Topik budaya dalam menyantuni orang dewasa yang berusia. Seperti mana kita tahu, proses penuaan adalah salah satu proses yang semula jadi. Semakin kita berumur, semakin garis-garis halus di muka kita akan mula menonjol. Ia adalah salah satu proses yang ramai sukar diterima kerana kebanyakan individu menganggap diri mereka menjadi lemah atau menjadi beban kepada orang sekeliling. Setiap agama dan juga budaya mempunyai cara mereka sendiri untuk melalui proses-proses penuaan tersebut. Cara-cara menjaga orang dewasa yang berusia ini di setiap negara adalah lebih kurang sama. Seperti Asia, budaya menjaga orang dewasa yang berusia ini dilakukan oleh anak-anak yang bercukup umur ataupun dewasa. Mereka akan menjaga kedua-dua ibu bapa yang tua dan juga kurang sihat. Manakala orang asli Amerika mengutamakan orang-orang tua mereka dahulu. Segala kehormatan dan kepentingan diberikan kepada orang tua mereka dahulu. Seperti saling menghormati ibu bapa merupakan pegangan utama dalam budaya mereka. Pada zaman moden ini, budaya menjaga orang dewasa yang berusia ini semakin berkurangan. Para ibu bapa ataupun orang tua seringkali dihantar ke rumah kebajikan orang tua. Punca utama ibu bapa ataupun orang tua dihantar ke rumah kebajikan orang tua adalah tidak
tidak ada sesiapa yang sanggup menjaga mereka. Dulu, cuma kaum lelaki yang keluar rumah untuk mencari nafkah. Sekarang, kaum wanita juga bekerja keras untuk menyara hidup. Mereka menganggap ibu bapa mereka sebagai satu bemanan di seharian hidup mereka. Akibat daripada mengantar orang-orang berusia ini ke rumah kebanyakan orang tua, mereka selalu mengalami kemurungan, bersedih, tidak bersosial, mengalami sakit tekanan jiwa dan emosi, mengasingkan diri daripada orang lain dan juga menjejaskan kebahagiaan sesuatu keluarga ataupun seseorang individu. Topik seterusnya kita akan dibincangkan adalah topik wanita, penuaan dan juga pengasuhan. Wanita adalah sifat penyayang, wujud di diri secara semula jadi. Mereka perlu memikul banyak tanggungjawab sejak kecil lagi. Dan juga mereka sentiasa mencurah kasih dan sayang terhadap keluarga dan juga orang sekeliling. Peranan seorang wanita untuk menjaga orang-orang tua mereka. Walaupun mereka sudah kahwin, mereka harus menjaga ibu bapa mereka dan juga ibu bapa mertua mereka. So, peranan seorang wanita untuk menjaga orang tua adalah mereka perlu mencari pekerjaan yang bukan shift supaya boleh balik ke rumah awam untuk menjaga orang tua mereka, sanggup bekerja untuk gaji yang lebih rendah berbanding dengan para lelaki, sanggup tolak tawaran kerja atas jawatan tinggi di sebuah syarikat untuk mengelakkan memikul tanggungjawab yang berat, mengorbankan duit pension mereka terhadap keluarga, walaupun semakin tua mereka tetap harus memikul tanggungjawab sebagai seorang anak, isteri, ibu dan nenek sehingga akhir hayat. Mereka merasa diri mereka selamat bila suami mereka sentiasa di sisi mereka. Bila suami meninggal dunia, mereka merasa dirinya tidak lagi disayangi oleh orang sekeliling. Mereka juga akan mendapat duit pension yang kurang ataupun tidak bekerja pula perlu bergantung pada anak-anak mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi stres dan juga risiko sakit mental di kalangan wanita adalah lebih tinggi berbanding lelaki. Sekian, terima kasih.